Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum bicara bersama saya Aslam pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa ini era digitalisasi semakin berkembang pada abad ini. Tidak kira sama ada dalam pekerjaan ataupun pembelajaran. Namun begitu perkara ini mempunyai impak dalam perkembangan arus masa. Sesuai dengan tajuk kita pada kali ini, digitalisasi kesan positif atau negatif pada pekerja dan organisasi. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada pagi ini. Jangan ragu, jangan risau kerana sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada pagi ini. Baiklah, bagi ahli panel pertama kita, saudari Puan Abida Alwi, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Tuan Moderator, apa khabar? Alhamdulillah, sihat juga. Nampak berseri panel pertama kita hari ini ya. Baiklah, seterusnya ahli panel kedua kita, tidak kurang juga serinya, saudari Cik Puteri Suraya yang merupakan seorang timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan Ekonomi dan Jabatan Perdana Menteri. Selamat datang kepada saudari, semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Seterusnya, mari kita berkenalan dengan ahli panel ketiga, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Lydia yang merupakan seorang Ketua Pegawai Teknologi Maklumat di Telekom Malaysia. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi menjemput saya datang hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Okey, yang terakhir panel kita yang berwajah tampan saudara Amir Han merupakan seorang Ketua Pegawai Maklumat SME Corp. Apa khabar saudara? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nampaknya keempat-empat ahli panel kita sudah kelihatan bersedia ya. Jadi mari kita teruskan forum kita pada pagi ini yang bertajuk digitalisasi, kesan positif atau negatif kepada pekerja dan organisasi. Memang tidak dapat disangkalkan lagi, digitalisasi menjadi penyumbang dalam pembangunan sesebuah negara justru bagi melihat sejauh mana keberkesanan digitalisasi memberi impak kepada pekerja dan organisasi, sama ada ianya memberi impak positif ataupun negatif. Oleh itu, dipersilakan panel kita yang pertama, Cik Saudari Abida Alwi, untuk menyatakan pendapat dan pandangan berkaitan topik kita pada hari ini. Silakan saudari. Pertama dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Tuan Moderator dan juga penganjur program ini. Saya berpendapat bahawa digitalisasi memberi kesan yang positif kepada pekerja serta organisasi, namun terdapat juga kesan negatif sebalik perkembangan teknologi kini. Hendaklah kita ketahui bahawa dunia kini sedang menuju alaf yang baru di mana arus teknologi begitu canggih seiring dengan revolusi 4.0. Banyak negara kini mengalihkan perhatiannya ke dalam bidang teknologi dengan mengambil peluang untuk menjadikan industri teknologi sebagai enjin pertumbuhan ekonomi negara. Revolusi industri generasi 4.0 ini tidak hanya menyediakan peluang tetapi juga mendapat tentangan bagi generasi kini di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pemacu revolusi industri juga diikuti dengan implikasi lain seperti berlakunya pengurangan tenaga kerja, pekerja terpaksa bekerja di luar pejabat, penggunaan teknologi di tempat kerja yang menelan kos yang banyak dan juga akhir sekali adalah proses kerja menjadi lambat dan banyak kerja terbengkalai. Perkembangan teknologi dengan kewujudan pelbagai mesin yang canggih dan robot otomasi mampu menyelesaikan pelbagai jenis pekerjaan dalam tempoh masa yang singkat tanpa bantuan atau pengendalian daripada ramai pekerja.
Mesin-mesin dan robot pintar ini mendominasikan bidang pekerjaan yang sepatutnya dilakukan oleh manusia, namun disebabkan perkembangan pesat dalam bidang teknologi, ramai pekerja berhadapan dengan pembuangan dan pengurangan tenaga kerja di setiap jabatan dan juga organisasi. Warga kerja statistik pada tahun 2020 menunjukkan warga kerja dunia dianggarkan menghadapi kehilangan lebih kurang 5 juta pekerjaan. Hal ini telah membawa kepada nasib pekerja tempatan yang tidak lagi menjadi tumpuan kepada ekonomi kerana pekerjaan mereka digantikan dengan robot dan teknologi lain. Perkara sebegini secara tidak langsung akan membasmi pekerjaan dan mengundurkan pekerja tempatan kerana berdepan dengan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang mana pihak atasan hanya merekrut dan mengambil pekerja berdasarkan tahap pengetahuan mereka dalam pengendalian mesin-mesin yang diguna pakai dalam organisasi. Selain pada itu, kemunculan teknologi ini telah memberi sedikit sebanyak kesan terhadap masyarakat kini di mana ia dijadikan medan utama pembangunan negara Malaysia. Namun jika diteliti secara lebih mendalam, penggunaan teknologi ini terselit satu kesan negatif yang jarang sekali difikirkan kerana ia timbul tanpa kita sedari, iaitu ruang masa pekerja telah terjejas kerana pekerja terpaksa bekerja di luar waktu pejabat. Okey, menurut penyelidikan yang dijalankan, terdapat 58% daripada penggiat teratas mahu lebih banyak privasi dan 54% ruang masa mereka telah terganggu. Sebelum adanya teknologi, pekerja hanya perlu bekerja sampai petang saja. Namun selepas munculnya teknologi ini, menyebabkan pekerja perlu bekerja lebih masa jika secara tiba-tiba mendapat tugasan daripada majikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuashatian pekerja terhadap majikan tersebut sehingga boleh menimbulkan konflik yang lebih besar. Selain itu, kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih di mana pekerja menerima mesej dan arahan melalui aplikasi WhatsApp sahaja, di mana mereka boleh akses melalui telefon mudah alih. Ini lagi meningkatkan konflik antara kerja dan juga keluarga. Kadang-kadang ada juga majikan dan ini juga memberikan konflik tekanan kepada pekerja itu sendiri. Walaupun berada di rumah, peranan sebagai pekerja masih dituntut dan pekerja perlu menyelesaikan tugasan yang diberi sama ada berbentuk segera ataupun tidak segera. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diperuntukkan kepada keluarga telah berkurangan yang mana perhatian terhadap keluarga telah terabai. Keadaan ini mempengaruhi emosi pekerja dan telah mengakibatkan ketegangan dalam keluarga. Pekerja tidak dapat memfokuskan peranan mereka di dalam keluarga. Menurut kajian iaitu Presiden Productivity CTC juga turut menyatakan bahawa hampir semua orang memerlukan masa yang tenang dan fokus dari orang lain. Secara tidak langsung, hal ini membuktikan bahawa kebanyakan daripada pekerja menginginkan masa yang ada digunakan untuk bersama dengan keluarga. Lebih-lebih lagi pekerja sebagai wakil perkhidmatan pelanggan. Di samping itu, pekerja yang terpaksa bekerja di luar waktu pejabat juga akan mengalami masalah seperti tidak mendapat bayaran atas kerja yang telah dilakukan. Meskipun terdapat undang-undang yang menerangkan hak-hak pekerja, namun masih ada juga majikan yang kurang mengambil berat terhadap upah pekerja. Jumlah masa kerja yang dibenarkan dalam sehari hanyalah 8 jam sahaja atau 48 jam seminggu. Jika majikan meminta pekerja bekerja melebihi tempoh itu, maka kerja lebih masa perlu dibayar pada kadar yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh akta ataupun ordinan. Namun, terdapat segelintir majikan yang tidak memberikan upah yang sewajarnya terhadap pekerja kerana menganggap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut adalah disebabkan dasar pertolongan semata-mata. Justifikasi inilah jelaslah bahawa penggunaan teknologi pada masa
kini mampu memberikan kesan negatif kepada corak pekerjaan masa kini di mana pekerja terpaksa bekerja di luar waktu pejabat. Itu adalah antara pendapat saya. Setakat ini sahaja pendapat saya mengenai implikasi dalam penggunaan digitalisasi baik pada organisasi serta pekerja. Tuan Moderator. Baiklah, terima kasih kepada panel yang pertama kita, Saudari Puan Abida Alwi, di atas hujah dan pandangan bernas yang diberikan. Baik, sekarang kita menjemput pula ahli panel kita yang kedua, Saudari Putri, untuk berkongsi tentang apakah sebenarnya konsep digitalisasi dalam seiring perkembangan evolusi 4.0. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Aslam yang membawa resna persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita tahui, dari apa yang saya perhatikan setakat ini rangka kerja teknologi maklumat dan komunikasi ICT negara mempunyai visi ke hadapan. Produk dan perkhidmatan ICT menyumbangkan sebanyak 18.5% kepada ekonomi negara pada tahun 2018 menurut daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Pada masa kini, rangka tindakan ekonomi digital Malaysia yang komprehensif akan dilaksanakan sehingga tahun 2030 dan menetapkan visi untuk negara menjadi peneranju serantau dalam ekonomi digital dan mencapai pembangunan sosioekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampat. Rangka tindakan ini juga kita mengambil kira pandangan dan input pelbagai pihak berkepentingan termasuklah rakyat, industri dan agensi kerajaan. Selain itu juga 6 teras strategi turut dikenal pasti iaitu pemacu transformasi digital di sektor awam, meningkatkan daya saing ekonomi melalui digitalisasi, membangunkan infrastruktur digital, membangunkan tenaga kerja berkemahiran digital yang sekarang ini kita untuk bangunkan dalam organisasi dan juga pekerja. Sementara itu juga kita akan mewujudkan masyarakat digital yang inklusif serta mewujudkan persekitaran digital yang terjamin dan beretika. Dalam pada itu, negara masih berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu ditangani segera bagi memastikan matlamat mengurangkan jurang digital dapat dicapai. Antaranya termasuklah dari segi kualiti dan liputan perkhidmatan jalur lebar yang rendah, terutamanya bagi kawasan yang di luar bandar, dan juga kita akan penyediaan infrastruktur yang digital yang belum menyeluruh dan juga tenaga kerja berkemahiran digital yang masih tidak mencukupi. Seperti mana yang kita lihat sekarang ini, pandemik COVID-19 telah mendorong pihak kerajaan, swasta dan masyarakat meningkatkan usaha menguasai teknologi digital. Kerajaan sedar betapa pentingnya diperkenalkan dasar khusus bagi memanfaatkan peluang daripada ekonomi digital. Bagi organisasi pula perlu mengambil peluang untuk memperkembangkan organisasi mereka agar lebih produktiviti. Sebagai contoh, sektor organisasi mengarahkan pekerja bekerja secara rumah ataupun dikenali sebagai work from home ketika pandemik COVID-19. Ketika ini teknologi seperti internet dan komputer riba amat diperlukan, manakala bagi sektor ekonomi atau pelbagai industri mula menjadangkan penjualan secara platform digital iaitu di atas talian. Situasi ini kita membuatkan pelbagai sektor organisasi sama ada sektor awam ataupun swasta ataupun ekonomi atau pelbagai industri menjadi untuk lebih berinovasi dan juga meningkatkan impact produktiviti dalam melaksanakan pekerjaan dalam situasi yang mencabar ini. Bagi pelaksanaan rangka tindakan ini dibahagikan kepada 3 fasa iaitu fasa pertama memfokuskan kepada pengukuhan asas penggunaan digital bermula tahun ini hingga tahun depan. Diikuti kepada fasa tahun kedua iaitu tahun 2020
pada tahun 2023 hingga tahun 2025, pemacu transformasi digital yang eksklusif dan fasa 3 tahun 2026 hingga tahun 2030 akan menjadikan negara menjadi sebagai peneraju serantau dalam bidang kandungan digital dan keselamatan cyber. Ini selarilah dengan sasaran Malaysia untuk menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital menjelang tahun 2030. Jadi itu sajalah daripada penerangan saya. Saya kembalikan semula kepada saudara Aslam. Terima kasih kepada panel kedua kita, Saudari Puteri, kita di atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi sebentar tadi. Panel kedua kita ada menyatakan bahawa negara masih berhadapan dengan beberapa cabaran yang perlu ditangani segera bagi memastikan matlamat untuk mengurangkan jurang digital dapat dicapai. Justru saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang ketiga. Apakah caranya untuk kita menangani jurang cabaran yang dihadapi bagi dalam industri sesebuah organisasi? Silakan panel yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Soalan yang amat menarik daripada tuan moderator kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya era digital yang mempunyai keperluan berbeza yang menyebabkan industri seperti media, teknologi dan juga pemasaran terpaksa berdepan dengan pelbagai cabaran untuk bersaing dan kekal di industri pada masa akan datang. Negara di seluruh dunia juga semakin terhubung berbanding sebelumnya. Jadi sebenarnya Malaysia antara negara terawal yang memulakan perjalanan ke arah 5G. Selaras dengan belanjawan yang diumumkan oleh Perdana Menteri, kerajaan Malaysia terus komited dalam memastikan ICT menjadi salah satu pemangkin pembangunan negara agar Malaysia dapat terus maju dan kekal berdaya saing di kalangan rakan serantaunya. Jadi, untuk mengurangkan jurang digitalisasi, sebenarnya kita telah melakukan Plan Jentian Optik dan Kesalinan Hubungan Negara ataupun NFCP. NFCP ni bertujuan untuk menyediakan sambungan digital di seluruh negara. Jadi sebenarnya saya juga teruja untuk syarikat kecil dan sederhana Malaysia kerana pengumuman belanjawan tidak meninggalkan mereka, malah memberi penekanan kepada mereka untuk terus bergerak ke dalam perjalanan digitalisasi masing-masing. Pastinya saya rasa semua insentif ini akan memberi peluang besar untuk syarikat-syarikat di Malaysia bagi merealisasikan kecekapan hasil dan kos lebih baik di semua cabang industri. Sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada panel ketiga kita. Menarik sekali penjelasan sebentar tadi ya. Yang paling menarik, Malaysia adalah antara negara terawal yang bakal memulakan perjalanan ke arah 5G. Untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas, saya jemput panel terakhir kita untuk memberi ulasan beliau tentang topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan Saudara Amir Han. Baik, terima kasih dan Assalamualaikum semua. Okey, untuk ulasan kita mungkin saya boleh katakan penutup pada forum kita pada hari inilah. Isi penutup forum kita dapatlah saya ulaskan dari pandangan dari pelbagai sudut bahawa digitalisasi bagi pekerja dan organisasi memberi banyak kesan positif lebih daripada negatif. Penggunaan teknologi yang kita lihat, penggunaan teknologi melalui telekomunikasi adalah satu-satunya cara untuk mereka terus menjalankan perniagaan, terutamanya bagi PKS. Okay, saya bercakap dari sudut PKS ni memandangkan SME Corp banyak melakukan kerjasama dengan pihak kerajaan, terutamanya macam salah seorang pada ahli panel kita pada Telekom dalam membantu PKS di negara ni. Kita tengok musim PKP ni terutamanya mereka masih dapat beroperasi. Kalau tak, kemungkinan PKS ni akan terpaksa menutup perniagaan mereka sepenuhnya lah. Dalam erti kata lain juga ia merupakan salah satu alternatif untuk mencegah pengangguran di negara ini yang kita lihat trend pengangguran semakin meningkat kerana setengah PKS ni tak dapat mengekalkan kaki tangan mereka akibat pendapatan sifar semasa PKP. Okay, menurut ataupun memetik laporan tabung cawangan antarabangsa IMF, antara kesan negatif penutupan perniagaan adalah
kehilangan kepakaran berorganisasi dan penamatan projek-projek jangka panjang yang akan mendatangkan hasil lumayan. Okay, untuk pengetahuan, telekomunikasi ditakdirkan sebagai amalan bekerja dari rumah atau kita panggil work from home lah sekarang ni, famous ya, quote tu, sambil berinteraksi dengan pejabat melalui email, telefon ataupun menggunakan internet. Ia bermakna penggunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi untuk menggantikan perjalanan berkaitan kerja kita. Ia juga membolehkan pekerja atau pemilik perniagaan itu sendiri bekerja dari rumah dengan menggunakan peranti komunikasi. Macam kita sekarang paling banyak ataupun biasa telefon lah. Okay, dari lokasi lain untuk melakukan tugas kerja. Maksudnya bukan daripada pejabat kita sini lah. Okay, sebelum kemunculan pandemik COVID-19 ni kita tengok ya, teknik ni sebenarnya dah menjadi pilihan di negara-negara lain seperti Amerika Syarikat dan Eropah. So benda ni mungkin baru bagi kita, terma kerja dari rumah atau work from home ni, tapi tidak bagi Amerika Syarikat, Kanada dan negara-negara Eropah ya. Berdasarkan Replicon, sebuah syarikat perisian yang menyediakan aplikasi penjajakan masa secara awan ataupun kita panggil cloud time tracking, telekomunikasi ni dah jadi satu perkara biasa di semua saiz perniagaan dan industri. Okey, menurut statistik Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat telah menunjukkan 47% pekerja di sana bekerja dari jauh dan luar kawasan. Ini telah digambarkan sebagai program perubahan organisasi strategik untuk agensi-agensi kerajaan. Okey, kelebihan program telekomunikasi adalah meluas dan menurut Persatuan Majlis Telekomunikasi Antarabangsa, telekomunikasi telah menghasilkan peningkatan sebanyak 22% dalam produktiviti pekerja, penurunan 20% dalam perolehan pekerja dan penurunan 60% dalam ketidakhadiran pekerja ataupun kita panggil MC lah kat sini ya. So pekerja menjadi lebih produktif kerana sumber-sumber yang betul dan jadual fleksibel akan membenarkan mereka bekerja di mana-mana tanpa gangguan pejabat. Kalau kita boleh tengok, dia sebenarnya secara tak langsung dia mengurangkan juga kos hartanah dan kos pekerja kerana pembelanjaan tempat letak kereta dapat dikurangkan, parking dapat dikurangkan. Okay, bebanan syarikat serta pekerja juga boleh berjimat dengan secara tak langsung dalam kos secara hidup peribadi mereka lah, si makanan dan pengangkutan. Kita juga pernah buat dulu, kalau saya ingat semualah, yang berkongsi kereta untuk ke tempat kerja ataupun pilih pengangkutan awam berbanding kereta sendiri untuk meminimalkan penggunaan kenderaan lah di Malaysia. Okey, digitalisasi ni sebenarnya dah menjadi sebahagian dalam bajet 2020 kita di negara kita ni, dan ia mempunyai beberapa kesan menguntungkan bagi PKS yang sebenarnya telah menyumbang sebanyak di sini 66.2% dalam pekerjaan dan sumbangan sebanyak 38.3% kepada KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar pada tahun 2018. Okay. Bagi menyokong hal ni, banyak kajian telah mengiktiraf dan mengenal pasti peranan utama yang dapat dimainkan oleh teknologi digital dalam nama baik landscape perniagaan. Ini kerana ramai pakar di negara kita ini percaya akan menjana peluang yang belum pernah terjadi sebelum ni dalam meningkatkan produktiviti pekerjaan dan memacu inovasi dalam pelbagai perkembangan teknologi seperti broadband mudah alih, perkomputeran awam, analisis data besar dan internet untuk segalanya ataupun kita panggil Internet of Things. Secara tak langsung ia juga boleh mempercepatkan pertumbuhan perniagaan dan membuka peluang perniagaan baru dalam pelbagai industri. Sebagai contoh kita tengok negara jiran kita, Singapura korang wabak COVID-19 ni, banyak perniagaan telah melihat sendiri manfaat yang diraih hasil peningkatan digitalisasi. Okay, menurut Pemerhatian Menteri Perhubungan dan Penerangan Singapura S. Iswaran. Okay. Tapi nak ditekankan di sinilah untuk semua, kita perlu mengambil kira telekomunikasi dan digitalisasi juga mempunyai batasan. Okay, pertama, ia memerlukan pelaburan besar dalam perundingan dan teknologi. Tapi batasan ini telah diatasi memandangkan Kementerian Keuangan telah menyediakan geran bagi PKS untuk melaksanakan seperti inisiatif digitalisasi PKS oleh Bank Simpanan Nasional terutamanya. Okey, oleh itu pada pandangan saya lah, penting bagi PKS untuk tidak berasa takut untuk melabur dalam telekomunikasi dan digitalisasi kerana masa PKP ni ia menjadi satu-satunya pilihan yang untuk menyelamatkan mereka dalam krisis ni. Sebagai contoh, kalau kita ambil kalau kita menjaga penjual-penjual goreng pisang ataupun penjual-penjual kek sebagainya, kuih, diorang
perlu apa orang cakap kejar digitalisasi ni untuk promosikan dia orang punya perniagaan tu mungkin melalui media sosial seperti Facebook, Instagram. Okey. Fasa seterusnya merangkumi proses dalaman seperti kerja fleksibel dan formula penyatuan, akses maklumat, keterbukaan dan proses mempromosi inovasi. Okey, model perniagaan juga diperlukan di mana ianya melibatkan bagaimana maklumat digunakan oleh PKS, proses yang membolehkan data diproses dan digunakan secara dipercayai dan berterusan. Okey, saya rasa poin akhir saya ni, digitalisasi harus dipertimbangkan oleh para peniaga tu, pertamanya PKS lah, sebagai langkah ke hadapan dalam memerangi wabak ini dan juga untuk mempersiapkan PKS bagi fasa pertumbuhan digital yang berikutnya dalam ekonomi Malaysia. Okey, ekonomi digital kita. Ia juga penting sebagai strategi penakatan untuk memulakan ataupun memulihkan ekonomi negara kita. Terima kasih, moderator. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada panel keempat kita, Cik Amir Han. Baiklah, terima kasih kepada semua keempat-empat panel, ahli panel kita yang kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing pada forum kali ini. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita pada hari ini. Okey, sidang hadirin yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri forum kita pada pagi ini, izinkan saya membaca beberapa rangkap pantun terlebih dahulu. Anak dara menumbuk pandan membuat kuih, hidangan kenduri. Ilmu yang baik dijadikan teladan, segala yang buruk diletakkan ke tepi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudah hadir menyaksikan forum bicara pada pagi ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya memohon mengakhiri perbincangan pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan pada forum pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.